bagaimana pendirian ilmu dan pandangan Ustaz natijah daripada amanat hadi ini, dan bagaimana sebaiknya kita boleh meluruskan semula kefahaman masyarakat tentang realiti daripada dampak yang dibawakan oleh amanat ni. Isu ini perlu diselesaikan dengan segera. Bagaimana? Ya benar, 31 tahun ia telah mari masa yang cukup lama. Maka saya ataupun mewakili ilmu lah, kami mencadangkan bahawa dipanggil Datuk Seri Haji Abdul Hadi Awang, mungkin bersama beberapa pemimpin PAS yang lain, untuk duduk semeja dengan ahli ilmu yang tidak ada kepentingan dalam politik. Kita boleh ambil mungkin beberapa mufti, mewakili jabatan mufti, kita boleh panggil beberapa ahli akademik dan beberapa tokoh-tokoh yang tidak ada kepentingan, dan juga wakil-wakil daripada mungkin daripada barisan UMNO, parti UMNO yang telah merasai kesengsaraan oleh amanat ini. Maka ini adalah salah satu jalan untuk menyelesaikan isu ini. Walaupun ya ada yang mengatakan bahawa secara praktikalnya kita tak perlu tarik secara jelas, tak perlu ada pengumuman bahawa saya tarik dan sebagainya. Tapi seperti mana yang kita tahu, dalam tempoh 31 tahun ini, walaupun lama telah ia mengambil masa, namun kesannya masih terus berlaku. Dan saya sebagai orang yang berada, contoh saya orang Kelantan, dan ia memang masih lagi wujud benda kafir mengkafir. Dan umum mengetahui, baik orang PAS maupun orang UMNO. Dan kafir mengkafir ini, saya tak perlu cerita panjang, ahli ilmu semua mengetahui bahawa Ahlus Sunnati wal Jamaah, kita sangat partikular dan sangat menitik beratkan isu kafir mengkafir, kerana ia sangat berat, kerana ia boleh membawa kepada penghalalan darah sesama Islam. Baik. Maka itu cadangan kami. Perlu diadakan muzakarah, dan sebaiknya saya cadangkan, ilmuwan cadangkan, mulakan dengan muzakarah secara tertutup. Menariknya kerana kita bukan mencari populariti. Betul. Kita mencari kebenaran, nak menyelesaikan masalah ummah. Menariknya pendirian Ustaz itu sebenarnya selari dengan, kalau saya boleh kongsikan di sini, PAS sendiri di dalam laman sawangnya memohon Majlis Fatwa digesa adakan muzakarah amanat Haji Hadi. Ia juga merupakan permohonan mereka, dan seingat saya pernah mereka juga meminta untuk bermuzakarah dengan UMNO tentang ini. Itu selari dengan apa yang ilmu mohon. Jadi seharusnya tidak timbul isu, Datuk. Mengapa tidak berlaku? Saya ingat macam ni ya, dalam PAS setakat yang saya tahu, dan saya pun berada dalam kepimpinan PAS satu masa dahulu ya. Saya rasa ada sikit kesukaran di situ. Macam mana timbul kesukarannya? Sebab tentang ideologi PAS ini, perjuangan PAS ini disalurkan sehingga ke akar umbi hati-hati penyokong, pengikut dan ahlinya melalui program yang namanya Usrah. Dalam program-program itulah, tetapi sekarang ni Usrah agaknya tidak seluas bagaimana satu masa dulu. Jadi maknanya peluang itu untuk cari orang-orang yang tidak ditarbiah sedemikian rupa, yang tidak ditarbiah secara yang kata-kata yang saya rasa lah, sehingga tidak boleh berkompromi begitu. Sampai tak nampak dah. Yang cantiknya ialah PAS, yang cantiknya ialah, yang hebatnya ialah ulama PAS. Ulama lain tu siapa pun, kelulusan apa pun, bagi mereka mungkin tidak iktiraf dia sebagai ulama. Ini yang berlaku, terutama ulama-ulama kerajaan. Mereka seolah-olah kita tengok tidak mengiktiraf mufti-mufti. Pendapat mufti agaknya diremehkan, dan mempunyai, kita boleh letakkan kata-kata peremehan itu berlaku kepada institusi mufti dan sebagainya. Tapi yang saya nak sebutkan, Tuan Pengerusi, ialah dalam PAS ini ada dua kumpulan besar sekarang ini. Kumpulan yang satu ialah kumpulan yang Anwarinas ataupun parasit-parasit dalam PAS ini. Satu lagi kumpulan ulama. Kumpulan parasit dalam PAS ini dah 75% menguasai kepimpinan PAS. Dan kalau kita lihat, sejak peristiwa ini ditimbulkan akhir-akhir ini, sejak sebulan yang lepas sampai sekarang ini, Anwarinas, orang-orang ini tak muncul langsung mempertahankan presidennya. Tidak muncul langsung mengulas mengenai apa yang berlaku, sama ada memberikan pendapat apapun untuk mengatakan bahawa presiden aku betul. Aku mencadangkan supaya presiden tidak menarik, macam mana yang Nik Aziz menyebutkannya kepada mengulas tentang hal ini. Tapi saya nak menyebutkan, oleh kerana itu berlaku dalam parti, dalam PAS, pimpinan yang sedemikian, saya rasa Ustaz Hadi sekarang macam keseorangan. Dilihat keseorangan. Tak ada orang yang nak bantu dia. Tak ada orang nak bantu dia. Tetapi sebaliknya, saya sikit je lagi Tuan Pengerusi. Sebaliknya, kalau tengok tentang kalimah Allah, hari ini PAS sudah memutuskan bahawa PAS
mengizinkan supaya kalimah Allah itu boleh digunakan oleh penganut-penganut agama lain selain daripada Islam. Kenapa itu boleh berlaku dalam masa seminggu begitu sudah ada satu keputusan daripada PAS. Padahal itu tekanannya daripada DAP, Lim Guan Eng. Tekanannya mungkin ada teman-teman yang lain dalam DAP dan teman-teman lain dalam PKR. Saya nampak ada double standard dekat sini. Hal-hal mengenai akidah, hal-hal mengenai Islam yang syumul, hal mengenai Islam yang betul-betul tepat, padat, itu nampaknya golongan-golongan Awaninas, golongan-golongan Parsi ini nampaknya berundur ke belakang. Tapi hal-hal yang melibatkan DAP, ini politik. Hal-hal yang melibatkan PKR kerana nak meraihkan mereka, yang disebut oleh Ustaz Taharudin tadi. Kenapa mereka meraihkan? Walaupun mereka tahu bahawa perlembagaan persekutuan ini perlembagaan jahiliah. Perlembagaan persekutuan ini adalah perlembagaan kafir. Perlembagaan persekutuan ini adalah perlembagaan penjajah. Mereka dah reject. Tapi kita tengok tadi susunan yang Ustaz berikan tadi, mereka terima pula. Secara persendirian mereka terima, bersama dengan DAP dan PKR pun mereka terima. Persoalannya sekarang, sudah timbul satu ruang untuk ahli-ahli PAS, penyokong PAS memikirkan. Fikirlah bahawa perlembagaan yang menjadi asas itu sudah ditolak satu masa dulu, sekarang sudah diterima. Adakah kita nak mengatakan bahawa PAS juga patut diperangi? PAS sudah murtad, PAS sudah kafir. Kerana mengamalkan perlembagaan yang dulunya mereka reject, yang mereka mengatakan perlembagaan penjajah, perlembagaan yang tidak mengikut Islam, dan perlembagaan yang saya rasa yang selalu disebut-sebutkan perlembagaan yang berunsur kafir di dalam. Berbalik isu amanat, Datuk mengatakan bahawa kumpulan Anwarinas di dalam PAS tidak berada di hadapan untuk mendukung kenyataan Presiden. Bererti Datuk mengatakan Yang Berhormat Khalid Samad bukan kelompok Anwarinas. Ialah itu kalau kumpulan ini majoriti sekarang ni 75%. Saya menganggap bukan saja Khalid Samad, orang-orang lain selain daripada Khalid Samad, orang-orang lain yang punya pengetahuan, orang-orang lain yang sudah bersama-sama dengan pimpinan yang sekian lamanya patut ke depan. Maksud saya, saya memetik pandangan dia tadi, mempertahankan presidennya. Berarti ialah seorang daripada 75% pimpinan sekarang ini adalah kumpulan Awaninas ataupun Parsi. Maknanya proportionnya, nisbahnya terlalu kecil jika dibandingkan dengan jumlah Anwarinas di dalam kepimpinan tertinggi PAS.